Baru nak rakam, so anak-anak kita tak ada ulangan, melainkan anak-anak kena tengok dekat WhatsApp sahajalah nampaknya yang penerangan sebelum ni. Okay, saya terlupa nak rakam. Tak apa Ustazah. Tapi faham kan? Faham? Okay, itu yang penting. Yang merisaukan yang tak ada langsung ni. Hai, tak tahu. Yang semua dia, yang hari tu lah. Yang ni ada 3 orang. Anak-anak dah siap belum? Google Meet, dah siap belum? Sikit lagi. Dah Ustazah. Ni dah siap Alhamdulillah. Okay, teruskan Aidil. Faiz? Sikit lagi Ustazah. Oh, Nadia terleft dah. Okay. Sudah Ustazah. Nadia okey tak Nadia? Sudah okey. Nadia? Saya terkejut. Itulah saya nampak Dah awak terleft. Dah siap dah? Okay. Alright. So, Ayuni? Ayuni okey tak? Dah. Okey. Alright, anak-anak dekat WhatsApp sekarang ni kita nak tengok jawapan anak-anak. Betul ke salah? Awak pun sama. Okey, sekarang ni saya bagi slide jawapan. Hai, kenapa tak muncul? Okey, ni slide jawapan dia. Okey. Kita tengok induk punya genotip. Okey, dia kata yang boleh menggulung lidah B besar, B besar. Okey, kemudian yang tidak boleh menggulung lidah B kecil, B kecil. Alah, saya punya tu salah. Tak boleh gulung lidah, dia resesif. Mesti homozygote resesif, so B kecil, B kecil. Anak-anak mana B besar, B kecil ke B kecil, B kecil? B besar Ustazah yang dekat situ. Ini nombor 3 tu. Okey, kita betulkan sama-sama. Salah lah saya punya slide ni. Kalau tak boleh gulung lidah, dia resesif. So dia mesti homozygote resesif. B kecil, B kecil. Sorry. B kecil, B kecil. Yang boleh gulung lidah tu B besar, B besar. Tapi kan anak-anak nampak tak efek dia? Kalau salah daripada awal, habis semua salah. Sampai gamet salah, anak pun salah. Itulah efek dia tu. Okey, jom kita buat sama-sama balik. Okey, sekarang kita tengok bapa. Ni bagus ni, dia ada bapa sekali. Bapa dia boleh gulung lidah. So gamet bapa, sperma bapa dia bawa dua jenis bawa dua lah B besar, B besar. Sejenis je gamet yang dia bawa iaitu B besar. B besar. Tapi sebabkan dia bagi dua, so B besar, B besar. Ibu dia pula tak boleh gulung lidah, maka B kecil, B kecil. Bila kita buat persenyawaan, okey, kebarangkalian anak F1 yang pertama, kebarangkalian pertama, bapa B besar, ambil dekat ibu, gamet pertama ibu, ovum ibu, B kecil. Okey, done. Sekarang ni petak kedua. Sperma pertama bapa B besar ambil bersenyawa dengan ovum kedua ibu B kecil. So jadi B besar, B kecil. Kemudian ambil sperma kedua bapa B besar kacuk dengan ovum pertama ibu B kecil. So B besar, B kecil. Last sekali, sperma kedua bapa B besar kacuk dengan ovum kedua ibu B kecil. Kan tengok kalau kacukkan tulen senang nak buat. B besar, B kecil, B kecil. Anak dia semua sama je. B besar, B kecil. Kan anak dia semua sama. So kalaulah
ayah tu memang genetik dia lebih besar. Ibu tu memang genetik dia lebih kecil. Anak dia confirm. Semua anak dia setiap kali kelahiran, semua anak dia akan boleh gulung lidah. Confirm anak dia boleh gulung lidah. Kalau anak dia tak boleh gulung lidah, itu pelik. Sebab bapa dia punya sperma dua-dua lebih besar. Sebab tu kita boleh trace DNA ni, dia ni anak ni dapat daripada bapa. Betul ke dia ni anak pasangan ni? Pasangan bapa dan ibu ni. Sebab anak tu mesti dapat genetik daripada bapa dan ibu. Sebab itulah kalau anak tu tiba-tiba ada anak yang tak boleh gulung lidah tu sangat pelik. Sebab bapa dia punya genetik dua-dua boleh gulung lidah. Sperma ayah dia, semua sperma ayah dia bawa gen boleh gulung lidah. Semua ovum ibu dia bawa gen tak boleh gulung lidah. So bila dia bersenyawa, dia jadi heterozygote. Lebih besar, lebih kecil. So anak dia, semua zygote yang terhasil dalam kandungan rahim ibu dia, mesti lebih besar, lebih kecil. Semua boleh gulung lidah. Itu maksud dia. Sebab tu orang kata bila belajar genetik ni, kita boleh ramal lah ciri anak yang boleh muncul setiap kali ke kandungan dan kelahiran. Okay. Alright. Sekarang ni anak-anak buka sign process skin muka surat 4546. Kita try buat. Okay, tutup buku nota, buka buku sign process skin. Muka surat 4546. Okey anak-anak dekat WhatsApp, kita dah habis dengan buku nota. Ada lebih kurang 7 minit kita nak tengok sikit latihan dalam buku sign process skill muka surat 45 dan 46. Bang Am. Okey, saya bacakan dulu dia punya soalan. Okey, tentang mekanisme pewarisan ciri pada manusia. Okay. Ingat semua soalan mesti dibaca soalan. Semua soalan. Anak-anak mesti baca semua soalan lah, semua arahannya. Okey. Kajian Gregor Mendel terhadap tumbuhan P dapat menerangkan pewarisan ciri pada organisma. Berpandukan hukum Mendel, tunjukkan mekanisme pewarisan monohybrid. Bila sebut monohybrid, maksudnya satu ciri je yang dia kaji. Sebab sebenarnya anak-anak, kalau belajar dalam biologi, kita boleh kaji dua-dua tau. So, kita panggil dui hybrid. Dan kalau buat kacukan ni, anak-anak kena lukis segi 4 punet. Nama dia segi 4 punet. Lagi mencabarlah kalau belajar dui hybrid. Okey. Monohybrid, kacukan monohybrid pada anak yang dilahirkan dengan menggunakan raja skema. Tentukan kebarangkalian untuk mendapatkan anak dengan trait yang berlainan. So sekarang ni dia bagi alil membawa trait tinggi, T besar dominan, T kecil alil membawa trait kerdil. Ini adalah resesif. Okey, kita tengok soalan dia. Gambar raja skema dia. Okey, boleh buat tak? Cuba buat. Anak-anak bila melukis nanti dekat kertas soalan, selalunya ini keluar soalan struktur. Bahagian sebelah kiri yang fenotip, genotip, meiosis, gamet, persenyawaan. Genotip anak F1, genotip anak F1 tu, fenotip anak F1 tu, itu wajib tulis tau. Okey, dia wajib tulis. Malah pernah je soalan tanya macam dia blankkan dekat meiosis, apakah proses X? Dia tanya macam tu. So anak-anak kena tahu setiap apa yang dia tulis sebelah kiri tu. Yang fenotip, genotip, meiosis, persenyawaan, kena tahu yang tu. Okey, cuba lengkapkan. Kita ada 5 minit, saya buat dengan anak-anak yang ni je. Yang lain-lain anak-anak kena jadikan homework lah. Sebab lepas ni dia kelas lain kan. Cuba buat ini dulu. Cepat, yuk. Kan tak sempat bincang. Okey, anak-anak. Dah tinggal seminit lagi kan saya takut cikgu marah pula. Lepas ni subjek apa UAD. UAD.
Tapi dia ni buat Syafi'i. Oh, serentak Okay, alright. Sekarang ni kita nak tengok jawapan. Dah sempat siap belum? Dah, okay. So, saya buka jawapan. Okay. Okay, dengan segera cuba semak jawapan anak-anak tu. Okay, turunkan gamit T besar, T besar, T kecil, T kecil. Kemudian F1 dia adalah semuanya T besar, T kecil. Kita dah buat 2 kali dah. Ni masuk kali ketiga ni. Dan fenotip anak semuanya tinggi. Okey, nisbah fenotip. Bila sebut nisbah kena kira berapa yang ada kat situ. So tinggi ada berapa? 4. Nisbah kosong kerdil. So 4 kepada kosong. Okey, kebarangkalian dia minta peratus. Kebarangkalian adalah peratus. So anak tinggi, anak-anak tulis 100% saja. Tulis 100%, anak kerdil 0%. So kebarangkalian adalah tentang peratus. Okey. So saya dah masukkan gambar jawapan ni dalam WhatsApp dan saya rasa saya mesti kena berhenti sekarang lah sebab saya tak nak mengganggu masa UAD anak-anak dengan Ustazah Syahidah kan. Okay, so saya stop presenting. Anak-anak faham tak yang kita belajar hari ni? Faham Ustazah. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Jadi anak-anak siapkan muka surat 4647 tu dalam sains proses skill. Kita bincang minggu depan hari Selasa, okey? Okey. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Kita sudahi dengan tasbih kifarah dan wal'an. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Sama-sama anak-anak. Okay, boleh left. Bye.